Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama Chef dalam platform Chef Kitchen Baby. Kali ini satu lagi resipi saya akan tunjuk ajar kepada anda di luar sana bagaimana kita nak membuat lasagna, sama ada chicken lasagna atau beef lasagna. So saya akan terangkan dari segi bahan pertama dulu. Kita buat bolognese sauce. Kali ini saya pakai chicken bolognese sauce. Kita akan buat chicken bolognese sauce. Kemudian kita akan buat roux, sos putih, white sauce untuk lasagna. Dan kemudian kita akan rebuskan pasta itu, pasta sheet untuk lasagna. Dan seterusnya kita akan layer by layer. Dan akhir sekali kita akan masak. So di sini anda akan belajar dengan chef untuk Italian cuisine, something lasagna, called lasagna. No, mostly ini di hotel atau di restoran mewah anda boleh dapat lah. Boleh dapat. Kalau di restoran biasa mungkin tak ada. Jadi di sini di platform share saya akan tunjuk kepada anda step by step, satu demi satu apa yang digunakan dalam pembuatan untuk membuat resipi kali ini. Lasagna al forno, pollo al lasagna, in Mexico. So di sini saya tunjukkan bahan-bahan kita perlukan. Okey, apa yang bahan kita perlukan? Okey, pertama kita perlukan, sedia maklum kita perlukan isi ayam, minced chicken, dipanggil minced chicken, isi ayam. Ayam yang telah dicincang, anda boleh dapatkan di pasar raya, supermarket atau di kedai-kedai menjual barang-barang beku. Anggaran dalam 400 gram minced chicken atau isi ayam yang telah dicincang. 400 gram. Dan kita perlukan bawang, sebiji bawang Holland. Bawang Holland, biasa western pakai bawang Holland, satu biji. Carrot, sedikit carrot. Sedikit carrot dalam sebatang atau setengah batang. 3 ulas bawang putih anda dah nampak di sini. Kita akan potong halus. Saya akan tunjuk pada anda. Kemudian kita perlukan tomato prego. Saya tak kisah apa brand. Tomato tradisi sos di sana. Dalam ni ada tomato yang berserta dengan sos anda boleh dapatkan di pasar raya. Tak kisah apa brand mana. Jadi dia tomato in sauce. Tomato. Bukan sos, bukan tomato yang kimbol tu. Ini tomato yang ada isi dia. Anda tengok sini. Tradisi dia sini. Traditional sos pasta tomato, dia tulis sos pasta untuk pasta, khas untuk pasta. Dan anda perlukan bahan sampingan. Kita perlukan apa? Thyme. Ada thyme, tulis thyme. Anda dapatkan di pasar raya. Thyme, herb, di kategori herb, thyme. Dan kita ada sini chop parsley. Parsley ada 2 jenis, sama ada kering atau yang fresh. Terpulang pada anda. Kalau guna fresh lagi cantik kan, lagi dia more to coloring dia. Dan kita ada di sini apa? Kita ada oregano. Dia nama terpadam ni oregano. Dan kita ada marjoram. Marjoram and basil. Some basil. Ni herb yang anda boleh gunakan pakai. Kalau tak ada pun tak mengapa kan, tak perlu. Dan sedikit paprika. Ini paprika powder. Paprika powder. Dia seakan-akan cili. Paprika powder dia seakan cili. Paprika dia kata ini dapat paprika. Dia nak paprika powder, sebut paprika. Kita perlukan lada hitam, sedikit lada hitam. Kita perlukan chicken brown sauce. Chicken brown sauce atau beef demi glaze. Sini saya guna demi glaze. Demi glaze powder sedikit. Sedikit tepung gandum. Tepung gandum. Dan of course kita perlukan serbuk perisa ayam dan garam lah. Dan beserta minyak lah. Itu bahan-bahan kita perlukan. Okey, pertama sekali saya dah terangkan barang-barang dua guna. Saya share teknik untuk kita potong bawang. Okey, bawang telah dibuang kulit. Carrot bersama carrot dengan bawang putih yang telah dibuang kulit, dicuci bersih. Okey, saya potongkan bawang. Potongkan setengah. Nampak di sini, bila potong di setengah. Tangan anda, kedudukan tangan anda jangan begini kan, begini kalau potong tangan. Sengitkan sedikit. Anda nampak ni kita potongkan bahan menumis dulu. Potong. Dia tak putus kita masukkan di tengah ni. Berhati-hati dengan pisau anda jangan. Jadi dia tak putus di situ. Ini dipanggil dalam, kalau bidang kulineri hotel dipanggil brunoise, small brunoise. Brunoise maksudnya potongan dadu-dadu kecil.
Ini kita tak perlu chop dah. Dia automatik dah, cantik dah. Kita tak perlu dah chop. Nampak sana? Yang bahagian tepi ni cuma kita chop sedikit lah. Kita potong-potong bagi ini. Tarikkan. Chop lah sedikit. Jadi kita tak perlu nak chop banyak-banyak. Senang, simple. Nampak situ? Kita chop sedikit lah. Kita tolakkan ni, alihkan di tepi. Sama juga begini. Nampak? Biji bawang dipotong dua. Pisau ambil di sini, jangan di hujung di antara hujung. Tarik satu, letakkan tangan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tengok berapa lah. Jadi anda nampak di situ, dia tak putus. Sebenarnya dia tak putus, dia ada di sini, dia tak putus tang hujung tu. Dia daripada permukaan ni dah. Pisau masuk sini tu. Dia tak putus. Kemudian masukkan pisau di bawah, sengit sedikit. Potong begini. Keluar. Jangan sama juga kedudukan dia, bawah. Nombor 2. Jangan sampai putus Tak kat sini Tak kat sini saja. Dan pelan-pelan. Jadi secara tak langsung dia akan jadi seperti bentuk potongan dadu-dadu kecil. Ini dipanggil blue noise. Cube dia different. Cube, julienne, cube, slice, dia ada masuk-masuk dia. Bila kita potong sayur pun ada peranan juga. Kalau dalam bidang kulineri, bidang masakan, dunia masakan, ikut cara betul lah. Jadi cara tak langsung anda dah dapat. Yang bahagian belai ni anda boleh cincang-cincangkan dia lah. Cincang. Kita gunakan bawang putih. Bawang putih. Bawang putih cuma slice saja. Anda slice, kemudian cincangkan halus. Anda boleh gunakan blender. Tapi kalau bila anda gunakan blender, anda terpaksa masukkan air. Jadi benda tu berair. Kalau western begini dia tak perlu. Tak perlukan air. Kalau nak pakai blender, kena gunakan blender yang kering. Ada dua kategori blender. Satu blender menggunakan air, satu blender kering. Blender kering tu tak perlu guna air. Itu dipanggil processor blender. Itu pun boleh. Tapi dalam keadaan kuantiti kecil ni, kita nak masuk blender payah sikit. Dia kena besar. Kalau niaga mungkin terpaksa gunalah blender tu. Kalau kuantiti kecil kita tak perlu. Jadi nampak situ bawang putih dan carrot. Sama juga carrot dicincang. Okey. Sementara kita menunggu, anda boleh tambahkan batang seledri pun boleh. Untuk membuat lasagna ni, anda cincang halus. Ini kita alihkan sedikit ke tepi. Kita cincangkan halus. Gunakan setengah batang tak apa. Kalau dalam keadaan kuantiti kecil ni kita pakai blender memang payah. Sebab kita kena buat kuantiti besar, kita perlukan blender. Blender kering tu. Ya, ini caranya. Cincang. Okey. Kita sampai siap. Sekarang kita panaskan. Dia dah cincang 3 barang ni. Kita panaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita panaskan pot. Kita masukkan minyak masak. Bismillahirrahmanirrahim. Anda masukkan sedikit minyak masak. Dalam 100 ml gitu. Okey. Cincangkan sampai dia lumat sedikit. Nampak situ cara saya ajar kepada anda, saya tunjuk kepada anda teknik dia untuk kita memotong atau kita mencincang halus sedikit halus. Anda boleh buat lasagna daging ataupun lasagna ayam. Kali ini saya buat lasagna chicken. Proses masak sama. Tak ada beza pun. Cuma berbeza dari segi meatnya lah. Okay.
Okey. Sementara kita menunggu. Kita menunggu minyak kita panas. Kita himpunkan di situ. Anda nampak? Saya tunjuk kepada anda cara-cara kita membuat. Ya, sebentar kita tunggu sekejap. Okey, sekarang minyak dah panas. Kita masukkan semua bahan tadi ya. Bismillah. Semua bahan yang kita cincang masukkan ke dalam walinya. Tumiskan dia seketika. Seketika. Sebiji bawang besar, bawang Holland, setengah biji carrot, dan 3-4 ulas bawang putih ya. Dan setelah dicincang halus, dipotong dadu kecil dipanggil brunoise. Dalam western ni, kalau anda belajar di bidang culinary, setiap sayur tu ada potongan-potongannya. Bila dipotong ada akan jadi nama lain. Okey, nampak situ? Dia ada potongan dadu kecil, dadu besar, dia potongan memanjang, potongan slice, dia dipanggil brunoise, cube, small cube, julienne, slice. Dia ada nama-nama. Saya akan tunjuk pada siri-siri akan datang dari segi potongan sayur-sayuran. Nampak sikit, kita masukkan sedikit thyme, sedikit. Kalau ada letaklah, tak ada pun tak mengapalah. Ni cuma kita nak dapatkan aroma dia. Dapatkan aroma dia, aroma. Lepas itu sedikit chop parsley yang dry atau yang fresh, pulang pada anda. Sedikit basil dan oregano, sedikit oregano. Dan sedikit paprika powder. Paprika dia tak pedas sebenarnya, dia bagi dia light dia tak pedas sebenarnya. Kalau dia rasa pedas, memang tak pedas. Dan anda boleh masukkan ayam, isi ayam, isi ayam, minced chicken, nama dia minced chicken. Maksud dia minced chicken yang telah dihancur. Masukkan isi ayam. Ada seketika. Kalau ayam dia cepat masak daripada daging. Kalau daging dia ambil masa sedikit kan. Kalau di hotel, kalau begini, dia akan buat ayam dulu. Dia masak bersama, bagi masak tepung dia akan tapis sebab dia nak buangkan air. Kalau dengan keadaan kuantiti besar. Tapi dalam keadaan di rumah ni atau berniaga cara begini tak perlu. Kita boleh gunakan ini. Yang pasti isi ayam tu telah disejat dah, ditapis elok. Okey, nampak begini. Anda masukkan lada hitam. Kalau suka pedas, masukkan lebih lah. Yang tak suka pedas, tak perlulah. Simple lah. Tak perlu kita nak pening-pening.
Cara yang mudah bagi anda. Bolognese ni kita boleh makan dengan spaghetti. Spaghetti. Anda boleh makan dengan spaghetti. Inilah spaghetti. Sama ada boleh makan dengan spaghetti. Spaghetti pun ada nama berjenis-jenis spaghetti. Makaroni, pasta penne, tagliatelle, spaghetti bow, bentuk bow, spaghetti penne. Nama-nama spaghetti itu akan saya terangkan pada lain-lain sesi ya, untuk kena pengenalan lah. Spaghetti. Kali ini saya buat dengan lasagna. Lasagna al forno. Inilah lasagna pasta sheet. Dia anda boleh dapatkan di kedai-kedai supermarket atau di online Shopee pun boleh, Lazada pun boleh. Ini dia panggil. Untuk buat lasagna kita perlukan sheet begini, berempat segi begini. Lasagna al forno. Jadi isi ayam sekejap, tak perlu lama. Dan anda boleh masukkan sedikit tepung. Tujuan kita masukkan tepung untuk dia tak bagi dia lerai. Maksud dia bila kita masak air bolognese dia tak pecah. Sedikit, tak perlu banyak. Dalam satu sudu makan. Demi glaze sedikit, atau chicken glaze powder atau chicken glaze sedikit dalam setengah sudu. Kacau sedikit ke, kacau dia bagi pecah-pecah begini. Yang kita masukkan tomato. Bukan tomato sauce yang timbul, tomato sauce yang special untuk pasta. Masukkan. Ini kecil-kecil dalam anggaran 300 gram. Masukkan semua. Masukkan semua 300 gram. Dan anda masukkan sedikit air ya. Masukkan air sedikit dalam half cup gitu ya. Setengah cup air. Biarkan dia reduce seketika, rening seketika. Kita masukkan serbuk perisa ayam, chicken stock powder no. Sedikit dan sedikit garam. Kita kecilkan api, sederhanakan api, kecil. Biar dia rening seketika. Kita masukkan tadi dah masuk. Kita masukkan sedikit garam. Dalam 1 teaspoon lah, 1 sudu kecil makan. Jangan terlalu banyak garam sebab chicken stock powder ni dah masin. Jadi kita main peranan di situ lah. Dan anda boleh masukkan parsley, daun parsley. Kalau yang seeloknya yang fresh lah, dia akan nampak berkalor sedikit. Dia masak agak kering sedikit, kita tutup api, kita akan letakkan di tepi. Ini proses pertama, kita buat pertama dulu. Nanti kita akan sambung pada proses kedua, iaitu kita buat white sauce, boil pasta dan plate layer, dan akhir sekali untuk plating lah. Okay, just nice. Okay, sedikit lada hitam
untuk kita bagi dia rasa pedas sedikit. This is chicken bolognese. Anda boleh makan dengan pasta, spaghetti, pasta. Kita rebuskan spaghetti, kita letakkan sos di atas spaghetti. Proses yang sama juga untuk kita buat untuk spaghetti bolognese, chicken bolognese, beef bolognese, pasta macaroni, pasta tagliatelle, pasta bow, pasta penne. Dia banyak jenis-jenis nama. Kali ini saya buat salah satu lagi untuk lasagna. Yang anda nampak di situ, tunjuk dekat sikit pada anda. Nampak? Begitu. Dia akan kedudukan gitu. Dia tak cair, dia tak terlalu pekat. Kalau agak terlalu pekat sedikit, anda masukkan sedikit air dan adjust dengan rasa. Okey. Akan berjumpa dalam set kedua.